Macam mana kita nak tahu bahawa masuknya satu Ramadan? Mungkin ada orang boleh bagi jawapan mudah, lepas 30 Ramadan 30 Syaban satu Ramadan lah Ustaz. Maka belum tentu. Sebab nak tentukan masuk satu Ramadan ialah dengan cara sama ada ru'yatul hilal, nampak anak bulan. Ru'yah itu kenampakan, kelihatan anak bulan. Ru'yatul hilal, bila nampak anak bulan, maksudnya esok satu Ramadan. Kadangkala dia jadi Syaban tak cukup 30, jadi 29 saja. 29 Syaban, kemudian nampak anak bulan, maka esok itu adalah satu Ramadan. Kan? Masuk esok tu masuk satu Ramadan. Okey. Kita tengok yang itulah secara ringkasnya yang dibahaskan di sini. Ada lebih kurang 9 soalan. Nombor 1, cara menentukan awal Ramadan. Ada 2 cara nak tentu masuk satu Ramadan, ada 2 cara. Dan satu lagi masalah ialah kadangkala satu Ramadan di Malaysia tak sama dengan satu Ramadan di Syria. Satu Ramadan di Indonesia tak sama dengan satu Ramadan di Thailand, bahkan kadang-kadang walaupun Asia Tenggara. Begitu. Jadi ada yang lambat sehari, ada yang awal sehari. Untuk menetapkan, dalam ni ditulis thubut, thubut awal Ramadan, maksudnya masuk ataupun tetap awal Ramadan, satu Ramadan. Awal Ramadan tu satu Ramadan. Yang pertama, melihat anak bulan, ruqyah, RUK, ruqyah. Dia bukan ruqyah, dia bukan ruqyah, dia ruqyah. Ra hamzah, hamzah alal waw, ra hamzah alal waw, ya ta al-marbutah, ta'nis. Melihat anak bulan, ru'yah, yang dilihat oleh sekurang-kurangnya seorang saja, saksi yang adil dan dia mengakuinya. Saksi itu mesti adil dan dia mengakuinya. Jadi di Malaysia, apa yang berlaku di setiap negeri, pejabat-pejabat agama setiap negeri, ahli-ahli majlis fatwa, mereka bahagi tempat. Setiap negeri ada tempat-tempat tertentu untuk melihat, meneropong anak bulan. Contoh di Kedah ni, di Menara Telekom di Al-Ustaz, di Bukit, di Pulau Sayak, Kota Kuala Muda. Itu antara tempat yang bila sampai tarikh macam bulan ni akhir bulan Syaban ini, mereka akan pergi tempat tu. Mereka akan pergi dan melihat di sana. Kalau kelihatan, maka puasa. Kalau tak kelihatan, esok tu tidak puasa lagi. Begitulah ditetapkan, Dan alhamdulillah di Malaysia ni dia punya sistem dia kan, setiap negeri melakukan acara melihat tersebut di tempat masing-masing, dan kemudian mereka buat keputusan lah, yang seterusnya diumumkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja lah. Kemudian tu yang pertama, seorang saksi cukup. Nombor 2, sempurna hitungan bulan Syaban 30 hari. Yang ni dengan cara hisab, kiraan. Yang pertama tadi dengan ru'yah, melihat anak bulan, meneropong anak bulan, melihat pun boleh. Ataupun yang kedua dengan cara hisab. Hisab ni ialah kita kira cukup Syaban 30 hari, esokkannya tu tak boleh buat fatwa dah, tak boleh ijtihad dah. Bila cukup Syaban 30 hari, esok tu wajib satu Ramadan. Dia tak ada 31 Syaban, takkan berlaku, mustahil. Tuan-tuan, bulan Islam tak ada 31. Itu kaedah. Daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, takkan ada 31. Sama ada 29 ataupun 30.
Nak sabit satu Ramadan sama ada dengan melihat anak bulan, ataupun yang kedua cukup 30 hari bulan Syaban. Maka keesokan tu mesti satu Ramadan. Sama macam nak tentukan satu Syawal pun ada dua macam itulah cara. Kemudian hakim syar'i wajib terlebih dahulu membuat pengumuman adanya keputusan ru'yah tersebut. Maka di Malaysia ni prosedur dia negeri hakim syar'i, kemudian diumumkan oleh keputusannya oleh penyimpan muhur besar raja-raja lah. Maka wajiblah semua orang Islam yang berada dalam lingkungan satu matla', ittihadul matla', kesamaan matla', tempat terbit anak bulan daripada tempat bulan dilihat untuk berpuasa. Bila di Malaysia ni, bila penyimpan muhur besar raja-raja dia umum sekian-sekian tarikh, maka wajib kesemua ikut tarikh tersebut. Kesemua ni siapa? Kesemua yang berada dalam satu yang sama matlaknya. Kesemua orang Malaysia yang berada pada tempat yang sama matlak wajib ikut keputusan tersebut lah. Ketika di suatu daerah melihat anak bulan hilal, waktu dalam kitab Arab disebut ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Ketika di suatu daerah melihat anak bulan, maka wajib penduduk di daerah yang berdekatan, iaitu bukan daerah yang jauh dengannya, untuk berpuasa. Contoh macam ni, di Kedah ada beberapa tempat yang dilihat anak bulan. Bukan semua daerah. Di Kedah ada berapa belas daerah, 12 daerah. Adakah semua daerah ada tempat untuk melihat anak bulan? Tidak. Sebab tu pengarang Syekh Ustaz Muhadir sebut, ketika satu daerah melihat anak bulan, semua daerah yang berdekatan, yang dekat, wajib untuk mereka berpuasa juga. Di Kuala Muda ada, di Yan mungkin tak ada, di Sik ni saya sebut Kedah lah sebab rakaman kuliah ni di Kedah kan. Okey, tuan-tuan. Jadi yang berdekatan tu wajib berpuasa juga sebab daerah sebelah nampak anak bulan. Jarak yang jauh boleh diketahui dengan berbeza tempat muncul dan tempat tenggelam matahari dan bintang-bintang. Nak kata dekat dengan jauh tu apa dia? Bila sama matlak, maksudnya itu dekat lah. Kalau berbeza matlak, iaitu berbeza tempat muncul dan tenggelam matahari, maka itu berbeza matlak. Bila berbeza matlak, itu jauh lah bermaksud. Berbeza matlak maksudnya daerah itu jauh. Berkongsi matlak ataupun sama matlak maksudnya tempat itu ataupun daerah itu dekat. Kita dengan Indonesia contohnya, Indonesia, Sulawesi contohnya, boleh jadi kadang-kadang berlaku perbezaan hari mula berpuasa. Boleh jadi. Kerana apa? Kerana berbeza matlak. Apa yang dimaksudkan dengan berbeza matlak antara dua daerah yang berjauhan ialah sekiranya matahari dapat dilihat di satu daerah, di daerah satu lagi orang belum terbit matahari. Berbeza yang jauh. Perbezaan yang sangat banyak. Perbezaan yang sangat banyak. Selalu itu antara ukuran untuk mengetahui dekat atau jauh berbeza matlak itu. Sama matlak pula bermaksud matahari dan bintang sama waktu terbit dan tenggelam. Kita dalam Malaysia ni samalah, cuma dia perbezaan yang sedikit saja. Perbezaan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Soalan nombor 3. Untuk tentu masuk satu Ramadan, mula puasa, cukup dengan berapa saksi? Seorang. Syarat saksi itu mesti Islam dan mesti adil. Fiqah. Adil ni tidak melakukan dosa besar, tidak melazimi dosa-dosa kecil, gitulah. Adil. Mesti Islam, mesti adil. Seorang aja untuk tentu satu Ramadan. Untuk tentukan satu Syawal pula,
untuk menentukan Ramadan sudah berakhir dan bermulanya Syawal, 1 Syawal, perlu kepada 2 saksi, Islam dan adil. Selesai. Itu soalan yang ketiga. Okey, soalan yang keempat. Antara ru'yah, melihat anak bulan, dengan hisab, yang manakah didahulukan? Mana yang lebih kuat? Ru'yah ke hisab? Ru'yah itu kelihatan anak bulan, hisab itu yang kira cukup berapa hari itu. Kira bagi cukup 30 Sya'ban untuk menentukan 1 Ramadan, ataupun kira bagi cukup 30 Ramadan untuk menentukan 1 Syawal. Itu hisab. 1 Syawal itu hisab. Antara ru'yah dengan hisab, yang manakah didahulukan? Apabila berlaku pertembungan antara ru'yah dan hisab, hendaklah didahulukan ru'yah. Pendapat ini adalah riwayat Imam Ibn Qasim dan Imam Ar-Ramli, dan ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i.